warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu, terima kasih kepada nakoda acara, staf-staf kehakiman yang arif dan bijaksana, penjaga masa, guru-guru serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Mauduk syarahan saya pada hari ini berbunyi bahawa akhlak Rasulullah teras generasi ummah. Kebergantungan dan kepasrahan baginda Rasulullah melalui sejarah perjuangan atas sirah kepada Allah Jalil dan contoh panduan kepada yang hidup untuk dijadikan ikutan sepanjang zaman. Dan kerana itulah Michael H. Hart dalam The 100 Ranking of the Most Influential Person in the History telah menamakan Rasulullah sebagai manusia paling berpengaruh di dunia. Berdirinya saya di sini bukan untuk mendapat tempat terujung, tetapi ingin mendirikan perkara yang perlu disanjung. Maka akan saya bawakan 3 cetusan yang saya kira mampu membentuk jadi negeri Islam melalui penerapan akhlak Rasulullah. Hadirin hadirat sekalian, cetusan minda pertama, akhlak Rasulullah mewujudkan sifat mahabbah. Ibnu Qayyim menyatakan bahawa Nabi Muhammad mempunyai sifat takwa yang mendalam terhadap Allah SWT dan sifat jannah. Takwa kepada Allah dapat memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, manakala akhlak mulia dapat memperbaiki hubungannya dengan sesama makhluk Allah. Namun, jika kita lihat pada zaman moden ini, runtuh hati melihat bagaimana keadaan umat Islam pada masa kini. Maksud bermaharjalela, isu perkauman menjadi-jadi, anasir-anasir jahat bergelora menjatuhkan imej Islam yang sebenarnya datang dari orang Islam itu sendiri. Pada masa permulaan dakwah Islam, Nabi Muhammad tidak hanya membina aspek tauhid, tetapi juga membangunkan nilai akhlak yang mulia dalam kalangan umat. Imam Ibn Qayyim dalam bukunya Al-Madaris menyebutkan bahawa akhlak mulia tertegak menerusi 4 tonggak, iaitu kesabaran, keberanian, keadilan dan kesucian. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menganjurkan supaya sentiasa memberikan salam kepada Muslim yang lain sama ada dikenali ataupun tidak sebagai tanda kasih antara sesama Islam. Selain itu, Rasulullah SAW telah menggalakkan perbuatan saling memberikan hadiah sebagai tanda kasih sayang kepada seseorang. Baginda SAW bersabda, "Berilah hadiah sesaat sama kalian, pasti kamu akan saling mengasihi." Perkara yang paling sukar untuk dilakukan sebagai tanda kasih sayang ialah saling menasihati ke arah kebaikan. Namun, perlu diingatkan, apa jua nasihat perlu didahulukan dengan niat ikhlas kepada Allah. Jika tidak, muncullah golongan-golongan munafik yang sedaya upaya mengucap-kacirkan umat Islam untuk saling membenci antara satu yang lain. Sedang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, cetusan minda kedua, akhlak Rasulullah membentuk pemimpin yang berintelektual. Kisah perhijrahan baginda dan para sahabat dari kota Mekah menuju ke kota Yasrib menggabungkan dua kaum iaitu Ansar dan Muhajirin serta menjadi ketua negara di kota tersebut. Baginda tidak menggunakan sedikit pun kekerasan, tetapi guna apa? Kelembutan berasaskan akhlak yang mulia. Rasulullah diiktiraf sebagai sosok yang paling mantap dalam hal kepimpinannya. Malah kepimpinannya diakui oleh ramai pemimpin dunia. Menjadi pemimpin dunia bukanlah mudah. Yang memerlukan kesabaran dan integriti yang tinggi dalam membina negara madani. Kita lihat Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim mewujudkan konsep payung rahmah sebagai induk kepada inisiatif membantu golongan kurang berkemampuan dalam menghadapi cabaran kesusaran hidup. Dalam pembentangan Belanjawan 2023, beliau telah mengumumkan bahawa isi pendapatan rumah kurang RM2,500 layak menerima sumbangan berkantung kepada bilangan anak dan banyak lagi jasa-jasa beliau. Sebagai orang Islam, beliau semestinya mengambil inspirasi Rasulullah meningkatkan integriti dalam membantu menarik taraf agama Islam sebagai agama rasmi negara. Hibat, syabas dan tahniah saya ucapkan kepada beliau. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas tempat yang tinggi daripada cahaya di sisi Allah. Ialah mereka yang berlaku adil dalam menetapkan keputusan, keluarga mereka dan jawatan yang mereka pegang. Riwayat Muslim. Warga Dewan sekalian, cetusan minda ketiga, akhlak Rasulullah membina disiplin yang utuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu
manusia-manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Surah Al-As. Islam adalah agama yang mengajar kelembutan sekaligus kedisiplinan. Sebagai contoh, waktu solat fardu yang mempunyai batasan waktu awal dan akhir, sehingga setiap manusia harus solat dengan waktu yang telah ditentukan. Jika tidak, solat yang dianggap tidak sah. Disiplin juga merupakan sifat orang yang bertakwa. Dalam ajaran Islam, banyak ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk berdisiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pula kaitan disiplin dengan akhlak murid, akhlak Rasulullah? Imbas kembali ketika kekalahan Islam dalam perang Uhud, di mana tentera Islam diserang hendak oleh tentera kafir Quraisy yang diketuai oleh Khalid Al-Walid. Sejurus sahaja tentera panglima Islam turun dari Bukit Uhud walaupun sudah dipesan oleh Rasulullah untuk jangan sesekali turun dari bukit tersebut. Perang ini memberikan banyak pengajaran seperti sekuat mana strategi yang diatur. Seandainya kepatuhan ahli pasukan tidak kental, maka membawa musibah yang besar. Perlunya disiplin yang tinggi penting dalam bentuk akhlak yang mulia, seperti mana baginda Rasulullah SAW sangat disiplin beribadah dan berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara rangkumannya, akhlak Rasulullah sewajarnya kita contohi sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan. Berkat Rasulullah telah mampu menempuhi onak duri mempertahankan agama Islam, kita dapat hidup selesa pada hari ini. Hadirin hadirat, sebelum saya menutup bicara syarah saya pada hari ini, marilah kita berselawat ke atas Rasulullah SAW. Ikut saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.